Didik TV KPM. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita nak masuk kelas dalam mata pelajaran sejarah bersama dengan guru kesayangan kita, iaitu Cikgu Azhari Muhammad daripada SMK Teluk Panglima Garang, Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman. Oh, cikgu nampak segak hari ni macam Panglima cikgu. Sama-sama segak. Terima kasih cikgu. Dan terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Klang, Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, senyum je cikgu kan. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, hari ini apa topik yang akan kita bicarakan cikgu? Okey, topik yang kita akan bincang kepada hari ini Aiman berkaitan tentang pengisytiharan Malaysia. Wow, tadi pun kita dah dengar tadi ucapan daripada pemimpin kita cikgu, memberikan semangat kepada kita untuk mempertahankan lagi negara kita. Betul cikgu? Betul. Dan bukan saya seorang je cikgu, murid cikgu pada hari ini, ada lagi murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita nak minta cikgu lah untuk perkenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, silakan cikgu. Okey Aiman, saya perkenalkan yang pertama Puteri Batrisha dari SMK Teluk Panglima Garang. Okey, lambai sikit Batrisha. Okey, yang kedua kita ada adik Siti Nur Iman Nadira. Okey, dan yang ketiga kita ada adik Nur Raudah. Dan juga kita ada adik Nadira. Semua ni murid saya dari SMK Teluk Panglima Garang. Wow, tengok mereka semua nampak bersemangat cikgu untuk meneruskan kelas kita pada hari ini dan nampak muka tak sabar je kan nak bersama dengan Cikgu Azhari pada hari ini dalam topiknya pengisytiharan Malaysia. Okey cikgu, boleh kita mulakan? Okey, terima kasih cikgu Aiman. Okey, murid-murid, kita ada peta di depan ni Aiman. Wow. Peta Malaysia yang saya sediakan. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, saya nak tanya kepada murid terus. Okey, silakan. Jangan terkejut murid di Google Meet. Okey, berdasarkan peta yang ada di depan ni, apa yang anda boleh bagi tahu, apa yang anda boleh keluarkan maklumat berdasarkan peta ini? Siapa silakan yang nak mulakan jawab? Siapa tu nak cuba? Siapa nak cuba? Terkejut cikgu, awal-awal dah ada soalan. Okey, siapa nak cuba ni? Apa maklumat yang anda dapat keluarkan daripada peta ini? Okey, silakan. Sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Betul. Terima kasih Iman. Ya, ini peta Malaysia. Kita ada rakyat yang berbilang kaum. Selain Iman, siapa lagi yang nak keluarkan maklumat? Silakan. Sebuah negara yang terbentuk pada 16 September 1963. Betul lah Iman. Okay, Malaysia terbentuk pada 16 September. Ada lagi? Ada lagi yang nak tambah? Okey, silakan.
Silakan. Juga sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama, budaya dan kaum. Ya, betul itu. Okey. Itulah cikgu. apa yang boleh kita rungkaikan dari peta ini, negara kita sebenarnya. Tapi Aiman, sebelum kita melangkah ke pengisytiharan Malaysia, kita nak tahu jugalah sebenarnya siapa yang mencadangkan pembentukan sebuah negara baharu. Ya, sebenarnya ada beberapa tokoh pegawai British dan juga tokoh tempatan yang mencadangkan sebuah negara yang baharu sebelum kita merdeka dan juga selepas kita merdeka. Sebenarnya Aiman, murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, idea pembentukan Malaysia dah lama dicadangkan oleh tokoh pegawai British itu sendiri. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada Sir Malcolm Macdonald. Sir Malcolm Macdonald awal lagi, seawal 1938 telah mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat, Aiman, supaya mereka, kerajaan British penjajah ini, senang nak mentadbir ke empat buah wilayah ini. Sebab itu dia mencadangkan penggabungan ini. Okey, selain itu kita ada Sir Geoffroy Tory. Sir Geoffroy Tory pula mencadangkan Singapura disatukan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, cadangan Sir Geoffroy Tory tanpa Sarawak dan Sabah. Kerana Sir Geoffroy Tory kata kalau kita dapat gabungkan Singapura dengan Tanah Melayu, lebih menguntungkan mereka. Sebab itu dia nak mencadangkan penggabungan dua ini. Okay, dan kemudian itu dari tokoh-tokoh pegawai British, kita ada beberapa lagi tokoh yang lain. Dan kita ada tokoh tempatan juga. Antaranya kita ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, yang mana cadangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni berlainan sikit dengan cadangan Malcolm Macdonald dengan Sir Geoffroy Tory. Dr. Burhanuddin mencadangkan konsep Melayu Raya, Aiman. Yang mana beliau mencadangkan penggabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. Tapi cadangan itu tak dapat dilaksanakan kerana Indonesia dah terlebih awal merdeka. Tapi tak ajak kita. Sebab itu penggabungan itu tidak dapat dilaksanakan. Okay, dan tokoh yang membawa kepada pembentukan Malaysia adalah Tunku Abdul Rahman itu sendiri. Sebelum kita merdeka, 1955, sebenarnya Tunku Abdul Rahman dah mencadangkan untuk menggabungkan Singapura, Sarawak, Sabah dan termasuk sekali Brunei. Sebelum kita merdeka lagi. Tapi idea ni tak dapat dilaksanakan. Dan pada tahun 1960, selepas kita merdeka, Tunku Abdul Rahman dia menyatakan hasrat sekali lagi kepada Lord Perth untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Hanya sekadar cadangan, Aiman. Ini yang saya bagi tahu 4 tokoh. Ada banyak lagi sebenarnya yang mencadangkan idea ni. Tapi boleh tak, Aman? Kita tanya murid dekat Google Meet. Boleh, cikgu? Siapakah tokoh selain tokoh-tokoh yang saya sebut ini? Okay. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa yang nak cuba? Okay, silakan, Iman. Okey. Selain tokoh yang dalam slide tu, tokoh yang mencadangkan pembentukan sebuah negara baharu ialah Sir Gerald Templar, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Beliau meminta penggabungan wilayah bagi tujuan keselamatan. Ya, betul. Okey, terima kasih Iman. Sir Gerald Templar pula dia nak menggabungkan wilayah ini atas tujuan keselamatan. Kalau tadi atas tujuan ekonomi, atas tujuan pentadbiran, tapi Sir Gerald Templar seperti Iman bagi tahu atas tujuan keselamatan. Sebab itulah Malaysia ni dibentuk. Yang pertama disebabkan ancaman keselamatan. Okey, seperti mana yang anda tahu dalam bab-bab sebelum ini, Tanah Melayu diancam oleh ancaman komunis. Tapi kita dah berpengalaman menghapuskan ancaman komunis ini. Tetapi tidak Singapura, tidak Sarawak, tidak Sabah. Sebab itu Tunku Abdul Rahman nak menggabungkan wilayah-wilayah ini supaya Tanah Melayu dapat membantu Singapura mengatasi ancaman komunis dan juga Sarawak dan Sabah. Itu antara faktornya.
Dan antara lain, Tunku Abdul Rahman nak memerdekakan wilayah-wilayah yang lain. Tanah Melayu dah sedia merdeka. Kita nak bantu Singapura merdeka, kita nak bantu Sarawak merdeka, Sabah merdeka dan juga Brunei juga kita nak bantu mereka merdeka. Tunku Abdul Rahman hasrat dia tak nak merdeka, Tanah Melayu merdeka berseorangan. Kita nak merdeka bersama-sama dengan wilayah di sekeliling kita. Itu antaranya. Ya, cikgu. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat dalam pembentukan Malaysia. Dan kita nak sambung lagi selepas ini, cikgu. Okay. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM